Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So kita teruskan kelas kita pada kali ini masuk bab baru. Okay, bab 3 penaakulan logik. Okay, penaakulan logik. Okay, so yang pertama kita nak tahu tentang pernyataan. Okay, pernyataan. Okay. Pernyataan tu apa? Pernyataan tu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Okay. Dia ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Okay. Apa maksud nilai kebenarannya? Okay, maksud dia apa? Okay. Nilai kebenaran ada dua, sama ada benar atau palsu. Maksudnya pernyataan benar atau palsu. Okay, contoh pernyataan, segi empat mempunyai 4 bucu. Okay, so ada dua jawapan, benar atau palsu. Okay, so jawapan dia benar, segi empat mempunyai 4 bucu. Okay, yang kedua, 3 ialah, okay, 3 ialah faktor bagi 10. Okay, so 10 ni boleh bagi 3? Tak boleh kan? So, dia pernyataan tetapi dia adalah pernyataan palsu. Okay, yang ketiga, contoh ketiga, Selangor terletak dalam negara Malaysia. Okay, so dia pernyataan, dia adalah pernyataan benar. Okay, nombor 2 ialah nombor ganjil. Okay, so dia adalah pernyataan palsu. 3K tambah 10K, okay, sama dengan 10K. So ni salah lah, sepatutnya berapa? Sepatutnya 7K. So dia adalah pernyataan, mana pula hilang. Okay, dia adalah pernyataan palsu. Okay, contoh seterusnya. Semua murid 4 JKT ialah murid perempuan. So benar ke palsu? So dia adalah palsu. Sebilangan. Sebilangan ni maksud dia sebahagian lah. Okay, sebahagian, tak maksudnya tak semua. Sebilangan maksudnya tak semua. Rakyat Malaysia positif COVID-19. Okay, so dia benar. Okay, 2 darab 5 lebih besar daripada 2 tambah 5. Benar. Semua poligon mempunyai perpenjuru. Okay, benar atau palsu? Semua poligon mempunyai perpenjuru. Okay, jawapan dia palsu. Buktinya adalah segitiga merupakan sebuah poligon tetapi segitiga tak ada perpenjuru. Jadi dia kata semua. So, jawapan dia adalah palsu. 5 kilometer sama dengan 5,000 meter. So dia adalah pernyataan benar. Okey, macam mana nak tahu suatu ayat tu pernyataan ataupun bukan? Okey, pernyataan ni ayat yang kita jelas lah. Yang bukan pernyataan, contoh dia ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah. Okey, tu bukan pernyataan. Contohnya apa tu? Tolong ambil buku di atas meja cikgu. Tu ayat perintah. Bila ayat perintah, dia bukan pernyataan. Contoh lagi, okay, siapa yang tak hadir hari ini? Tu ayat tanya. Ayat tanya bukan pernyataan. Okay. So kena kenal pasti setiap ayat tu mana ayat pernyataan ataupun bukan. Okay, kita pergi seterusnya. Yang seterusnya kamu kena tahu apakah penafian. Okay, penafian adalah nilai kebenaran suatu pernyataan boleh bertukar melalui penafian. Maksudnya daripada benar boleh bertukar kepada palsu. Daripada palsu, okay, daripada palsu boleh bertukar kepada benar. Okay, macam mana kita nak penafian? Okay, penafian dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Okay, nanti kita tengok contoh. Okay, contoh praktis kendiri 3.1b. Okay, dia suruh bentuk satu penafian. Okay, ni simbol ni kita panggil dia tilda. Okay, cara baca dia tilda P. Okay, bagi setiap pernyataan P berikut dengan menggunakan perkataan tidak atau bukan. Okay, maksud nak jawab soalan ni macam ni. 819 ialah gandaan 9.
Okey. So macam mana kita nak nafikan? Kita nak nafikan guna perkataan tidak atau bukan. So kita kata kita boleh guna ayat 819 bukan. Okey. Bukan gandaan 9. Ni kita menggunakan perkataan bukan. Tu je soalan tu. Untuk menafikan. Kemudian tentukan nilai kebenaran. Bila soalan tanya nilai kebenaran, so jawapan kamu ada dua je. Sama ada benar ataupun palsu. Okey. So nilai kebenaran ada dua, benar atau palsu. Okey, kita tengok 819 bukan gandaan 9. So macam mana kita nak tentukan? Kita bahagilah 819 bahagi 9. Okey, dapat 91. Okey. So bila kita bahagi, kita akan dapat 91. So 819 memang gandaan 9. 819 gandaan 9. Dia kata 819 bukan gandaan 9, so dia adalah palsu. Okey, sebab apa? 819 819 bahagi 9 memang akan dapat 91. So ni adalah benar dia benar. Tapi bila dia letak perkataan bukan, so dia dah jadi palsu. Okey, yang seterusnya, lelayang. Okey, lelayang mempunyai dua paksi simetri. So macam mana kita nak menafikan dia? So cara dia adalah dia kata lelayang mempunyai. Jadi kita letak perkataan tidak. So jawapan dia adalah lelayang tidak. Okey, tidak mempunyai paksi dua paksi simetri. Okey. Tu cara nak jawab. Kita letak perkataan tidak ataupun letak perkataan bukan untuk menafikan. Okey, so pernyataan ni benar atau palsu? Lelayang tidak mempunyai dua paksi simetri. So jawapan dia apa? Okey, jawapan dia benar. Okey. Lelayang ada berapa paksi simetri? Lelayang ada satu je paksi simetri. Okey. Lelayang bentuk dia macam ni. Okey, so dia ada satu je paksi simetri. So dia kata lelayang tidak mempunyai dua paksi simetri, so dia adalah benar lah. Okey, yang ketiga, kon mempunyai satu muka melengkung. So macam mana kita nak nafikan? So kita letak perkataan tidak. Kon tidak mempunyai, okey, tidak mempunyai satu muka melengkung. Alah, dah apa macam mana tulisan cikgu. Okey. Tu. So kita menggunakan perkataan tidak untuk membuat penafian. Okey. Lepas tu soalan tanya, tentukan nilai kebenaran. So kita kata kon tidak mempunyai satu muka melengkung. So benar ke palsu? So jawapan dia palsu. Sebab apa? Sebab kon mempunyai. Kon mempunyai satu muka melengkung. Okey. So palsu. Okey, setakat ni boleh. Kalau kamu tak faham, kamu terus tanya je, terus mencelah, terus on mic. Okey, tu praktis kendiri 3.1b. Kita nak bentuk penafian menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Selepas tu, kita tengok balik ayat tu. Tentukan nilai kebenaran. So, jawapan dia sama ada benar atau palsu. Okey, kita tengok yang seterusnya. Pernyataan majmuk. Apa tu majmuk? Okey, ialah gabungan dua atau lebih pernyataan. Okey, dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau. Okey. So dia kata P dan Q. Maksudnya pernyataan P dan pernyataan Q. Ataupun kita boleh guna
penyataan P atau penyataan Q. Okey, apa maksud dia? Kita tengok. Okey, ada dua penyataan. Penyataan P, katakan penyataan P itu benar. Penyataan Q itu benar. Dia guna perkataan dan. So, jawapan dia, penyataan tu adalah benar. Contoh dia macam ni ya. Penyataan P, cikgu buat P sama dengan satu, penyataan P ya. Alah, anak saya kacau. 1 tambah 1 sama dengan 2. Okey, Q pula 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, ni penyataan ya, ni penyataan. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 darab 2 sama dengan 4. So kalau cikgu buat 1 tambah 1 sama dengan 2 dan 2 darab 2 sama dengan 4. So, penyataan gabungan ni kita panggil penyataan majmuk. Sebab apa? Digabungkan dengan perkataan dan. So, dia jadi apa? Dia jadi benar. Sebab apa benar? Sebab dua-dua benar. Ni betul, 1 tambah 1, 2. 2 darab 2, 4. Dia guna dan. Okey, betul. Okay. Katalah P tu. Okey, katalah P tu cikgu tukar. Dia jadi lain ya. Ya. P tu dia jadi 1 tambah 3 sama dengan 2. Okey. Dia guna perkataan dan ya. So yang ni 1 tambah 3 sama dengan 2. So sini palsu. Sini palsu. Salah lah. Okey, ini benar. So bila P palsu, okey, P palsu, Q benar, diguna perkataan dan, okey, ni 1 tambah 3. So, jawapan dia adalah palsu. Okey, tu dari segi nak baca tu lah. Okey, kita tengok latihan. Okey, praktiskan diri 3.1c. Soalan dia, gabungkan penyataan P dan Q. Dia suruh gabungkan. Okey, so gabungkan. Guna apa? Guna perkataan atau. Okey, so soalan 1. Okey. P apa? Ni. Nah. Okey, P 2 ialah faktor perdana bagi 6. Q 3 ialah faktor perdana bagi 6. So macam mana nak gabungkan? Kita gabungkan 2. Dia guna atau So atau 3. Okey, ialah faktor perdana bagi 6. Itulah maksud dia suruh gabungkan. Itulah maksud gabungkan. Ni ada 2. Ni ada 2 penyataan. Penyataan P, penyataan Q. Kita gabungkan terus jadi satu penyataan. Okey, yang kedua, gabungkan P dan Q guna perkataan dan. Dia kata kon mempunyai satu bucu, kon mempunyai satu satah. Jadi, kita gabungkan kon mempunyai satu bucu dan satu satah. Tu dan. Maknanya daripada 2 penyataan menjadi satu penyataan sahaja. Okey, seterusnya, rhombus ialah segi 4 selari. Trapezium ialah segi 4 selari. So macam mana nak gabungkan supaya jadi penyataan majmuk? Okey, so kita gabungkan rhombus dan dan trapezium ialah segi 4 selari. Okey. Tu maksud soalan, praktiskan diri soalan nombor 1. Dia suruh gabungkan. Okey, daripada 2 penyataan menjadi satu penyataan. Okey, yang seterusnya. Tentukan nilai kebenaran.
Okey, tentukan nilai kebenaran. Okey. So bila soalan tanya nilai kebenaran, so ingat cikgu kata apa dia? Jawapan dia sama ada benar ataupun palsu. Tu maksud nilai kebenaran. Okey, kita tengok A. 49 ialah gandaan 7. Okey, ya setuju? Okey, so 49 benar. Pernyataan pertama benar. Dan nombor kuasa 2 sempurna. Okey, 49 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, pun benar. Okey. Dan so nilai kebenaran bagi A adalah benar. Okey, soalan B. 3 jam sama dengan 120 minit. Okay, kalau kita kira balik, 3 darab 60 sama dengan 180 minit. Okey. So yang ni palsu. 4 minit sama dengan 240 saat. So 4 darab 60 sama dengan 240. Okey, ni benar. Ni betul. Benar maksudnya betul lah. Tapi dia guna perkataan dan. Ni salah. Ni betul. Ni palsu. Ni benar. Guna perkataan dan, so dia akan jadi palsu. Okey, soalan C. Perkali bagi X. Perkali bagi 9X. Okay, sekejap cikgu pandang. Okey. Perkali bagi 9X ialah 9. Ni pernyataan pertama. Okey, perkali 9. Okey, benar. Pernyataan pertama dia adalah benar. Pernyataan pertama. Dan 9 kuasa kosong sama dengan kosong. Ni kamu tekan kalkulator. Kamu tekan kalkulator 9 kuasa kosong. Okey, jawapan dia bukan kosong. Jawapan dia adalah 1. So, pernyataan yang kedua adalah palsu. Dia menggunakan perkataan dan. Kamu tengok balik nota yang cikgu bagi tadi. Okey. Bila benar dan palsu, so jawapan dia adalah palsu. Okey. Yang D pula. 3 ni apa ni? Apa maksud ni? 3 ni elemen. Okey. Maksudnya 3 tu ada tak dalam 1, 2 dan 5? So tak ada kan? Yang ada 1, 2, 5. 3 tak ada. So ni palsu. Okey. Yang ni pula dia kata 8, 9 unsur bagi 6, 7, 8. 9 tak ada dalam ni. 9 tak ada. Okey. So ni pun pernyataan palsu. Okey, so dia guna perkataan dan. Okey. So apa jawapan dia? Tengok balik kotak-kotak yang cikgu buat tadi yang benar palsu tu. Okey, jawapan dia adalah palsu. Okey. Tengok ya, ni palsu. Ni palsu. Maksudnya P dan Q. Palsu. Palsu. So jawapan dia adalah palsu. Okey, kita tengok balik yang cikgu bagi tadi. Ha ni. P palsu, Q palsu. So jawapan dia adalah palsu. So kita recall balik apa yang kita belajar. Kita nak belajar tentang pernyataan. Pernyataan. Pernyataan ada benar, ada palsu. Okey. So yang seterusnya kita belajar penafian. Penafian kita guna perkataan tidak ataupun bukan. Yang seterusnya kita belajar apa? Kita belajar pernyataan
majmu'. Penyataan majmu' macam mana? Penyataan majmu' adalah kita gabungkan penyataan menggunakan perkataan dan ataupun atau. Okay, so hari ini kita belajar 3 perkara je. Penyataan, penafian, majmu'. Ingat, penyataan kalau ayat tanya bukan penyataan. Contohnya contoh apa ayat tanya? Dah makan ke belum? So ini bukan penyataan. Bukan penyataan. Ataupun soalan tanya lagi. 2 tambah 1 sama dengan berapa? Okey, ni pun bukan penyataan. Penyataan adalah ayat yang jelas. Contohnya, 2 tambah 1 sama dengan 3. Ni penyataan. 2 tambah 1 sama dengan 4. Ni pun pernyataan. Cuma ni pernyataan palsu. Ni pernyataan benar. Tu je beza dia. Tapi dia tetap pernyataan. Yang ni bukan pernyataan. Sebab apa? Ada tanda soal. Ni bukan pernyataan. Sebab apa? Ada tanda soal. Ataupun ayat perintah. Ayat perintah. Macam mana ayat perintah? Okey. Tolong diam. Okey. Ni ayat perintah. Ayat seruan. So, ni bukan pernyataan. Okey. Bukan pernyataan. Okey. Guna perkataan bukan. Okey. Okey, so kelas setakat ni ada soalan? Izzah. Ha? Tak ada. Semua tak ada ya. Sebab yang ni bab ni senang je senang. Kalau boleh laju je. Okey, cuma dia bermain dengan bahasa. Kamu kena faham ayat-ayat dia. Tu je. Okey, so apa-apa kamu terus tanya cikgu lah. Okey, boleh PM. Teruskan belajar. Kita pun tak lama dah nak sekolah. Okay, itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Okay, sama.